ayat ini dan kaitannya antara ayat-ayat sebelum dan selepas, kita akan mampu meletakkan ayat-ayat Quran ini kepada konteksnya yang betul. Yang saya dah sebut dalam kuliah pagi tadi, apa yang ada mungkin pengulangan. Ayat Quran ini dia berhubung kait antara satu sama lain. Saya suka menggambarkan supaya kita mudah faham. Al-Quran ini adalah kumpulan ataupun himpunan unit-unit ayat yang dikumpulkan sehingga jadi satu surah, sehingga jadi satu juzuk, sehingga jadi keseluruhan Al-Quran. Setiap unit-unit ini dia berhubung kait antara satu dengan yang lain. Kita tak boleh nak pisahkan. Sebab itulah Al-Quran ini dia ada ayat yang diturunkan di Mekah, yang disebut sebagai Makki. Ada ayat yang diturunkan di Madinah, khususnya selepas hijrah Nabi SAW yang kita sebut sebagai Madani. Okay? Jadi bila kita tahu ayat ini turun di Mekah, ayat ini turun di Madinah, ada ayat-ayat yang diturunkan masa Nabi pergi perang. Contoh masa perang Uhud, masa perang Badar, masa perang Khandaq. Ada ayat yang diturunkan masa Nabi SAW tengah bersama dengan para sahabat. Ada ayat yang diturunkan masa Nabi bersama dengan isteri di rumah. Ada ayat yang turun pada waktu malam. Ada ayat yang diturunkan pada waktu siang. Ada ayat yang diturunkan pada waktu musim sejuk. Ada ayat yang diturunkan pada waktu musim panas. Bila kita tahu konteks dan sejarah penurunan ayat, barulah kita faham kedudukan ayat itu, ditambah lagi dengan sejarah ataupun kisah di sebalik penurunan ayat. Sebagai contoh ayat yang kita baca pada hari ini, ayat tentang penukaran ataupun pertukaran arah kiblat. Okay. Ayat ini turun di mana? Di Madinah. Di Madinah. Al-Baqarah di Madinah. Ayat ini turun di Madinah, bukan di Mekah. So barulah kita tahu rupanya pertukaran arah kiblat berlaku di Madinah. Rasulullah sebelum itu dah salat berapa lama? Bila mula kewajipan salat? Tengok sejarah balik. Pada malam Isra Mi'raj itu kewajipan salat 5 waktu. Sebelum itu Rasulullah dah salat. Salat pagi dan salat petang. Bila asyi wal asyiyan wa ibkar. So Isra Mi'raj tahun berapa? Tahun berapa Isra Mi'raj? Satu lagi. So barulah kita boleh hubung kaitkan. Solat ni diwajibkan mula sekali pada malam ataupun pada semasa peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Okey, maknanya pada waktu itu kiblatnya Nabi salat kiblat mengarah ke Baitul Maqdis. Tafsir ulama setengah mengatakan pada waktu itu Rasulullah walaupun nampak secara Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi Rasulullah salat di Kaabah itu di Rukun Yamani. Yamani maknanya dalam sehari sama Rasulullah menghadap ke dua-dua arah. Ini adalah penafsiran yang kita terima depan. Okay. Jadi bila kita tahu ayat ni di mana turunnya, ayat ni apa tujuan dia, Allah Ta'ala address kepada siapa, barulah kita akan meletakkan ayat, meletakkan ayat ni kepada konteksnya. Okay. Bagi contoh ayat 142 ini dia merujuk ataupun address orang-orang Yahudi secara khusus. Tapi penulis kita, pengarang kita mengatakan walaupun secara khusus address kepada orang Yahudi, tetapi ia terguna pakai kepada orang Nasara dan orang musyrikin. Okey. Itu dia adalah ilmu. Bila kita belajar ilmu ulumul Quran, the sciences of the Quran, kita akan belajar. Ada ayat yang disebut sebagai walaupun konteks dia umum ataupun walaupun konteks dia khusus, tetapi dia boleh apply kepada general umum. Al-ibratu bi umum al-ibratu bi umum al-lafzi la bi khusus sabab. Pengajaran kita ambil daripada ayat berdasarkan kepada lafaz yang umum, bukan kepada sebab yang khusus. Itu kena gabung-gabung tu lah kita faham sebenarnya ayatnya, maksud ayat atau tujuan ayat itu diturunkan. Okay, saya baca dahulu pertukaran arah kiblat. Menurut riwayat Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari ini pengarang kepada kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dalam konteks kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita menganggap Sahih Bukhari ini sebagai kitab yang paling sahih selepas Al-Quran.
Ashahul kutub ba'da kitabillah Sahihul Bukhari. Sebab ia mengumpulkan kumpulan hadis-hadis sahih daripada Nabi SAW. Imam Bukhari ni bila dia nak kumpulkan Sahih Bukhari ni, dia istikharah. Satu hadis dia nak masukkan dalam kitab dia solat istikharah, bertunjuk kepada Allah SWT supaya hadis ini hadis yang paling sahih di antara hadis sahih yang dia hafaz. Dalam Sahih Bukhari ni berapa ribu je? 4,000 lebih. Tak ada saya 4,000 lebih kalau tolak yang berulang. Dalam Sahih Bukhari ni satu hadis dia berulang. Jadi kalau tolak dalam 4,000 lebih, tak ada saya. Jadi Imam Bukhari ni dia bukan hafal 5,000. Dia hafal ratus-ratus ribu. Sama juga kalau kita baca kisah-kisah imam-imam dahulu. Bagi contoh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud. Imam Ahmad bin Hanbal ni dia hafal lebih kurang 500,000 hadis. 500,000 hadis bercampur yang sahih, yang hasan, yang dhaif dan sebagainya. Daripada 500,000 hadis tu dia pilih-pilih dimasukkan dalam kitab musnad dia, lebih kurang 20,000. Lebih kurang 20,000. Sama juga Imam Bukhari. Dia apa hadis yang kita baca pada hari ini telah melalui proses sebagai scrutinization of apa kita kata, tengok dia punya periwayat, punya chain of narrators, dan tengok dia punya teks ataupun lafaz hadis. Kita alhamdulillah kita dah baca benda yang dah siap saja. Cuma cabaran kita adalah kita nak memahami teks hadis dan juga konteks hadis yang dimaksudkan. Hadis ini daripada Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ni sahabat Al-Bara' bin Azib. Pada permulaan ketibaan Rasulullah ke Madinah, baginda mendirikan salat dengan menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. 16 atau 17 bulan, ada dua riwayat, 16 ataupun 17 bulan. Baginda sangat gembira dengan kiblat yang menghadap ke arah Kaabah, kerana Kaabah adalah kiblat datuk neneknya Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Salat pertama baginda selepas perintah menghadap Kaabah ialah salat Asar yang diikuti oleh sekumpulan kaum muslimin. Setelah salat itu selesai, salah seorang ahli jemaah yang ikut serta dalam salat bersama baginda keluar dan lalu di sebuah masjid. Ketika itu orang yang sedang salat di situ sedang rukuk menghadap ke arah Baitul Maqdis. Lalu dia pun berkata kepada mereka, aku bersaksi dengan nama Allah bahawa aku telah mendirikan salat bersama dengan Rasulullah SAW menghadap ke arah Kaabah, Baitullah. Mereka pun berpusing menghadap ke arah Kaabah. Ini peristiwa ini ayat ke-142 dinuzulkan. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Jadi bila kita faham kisah di sebalik pertukaran arah kiblat ini, dia berlaku selepas Rasulullah dah hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah pada tahun 1 hijrah lah. Mula 1 hijrah tu, hijrah ke Madinah lah. Perang Badar pada tahun 2 hijrah. Perang Uhud tahun 3 hijrah. Pembukaan Kota Mekah tahun ke 8. Ya, 8. 5. Tengok jawab mana. Satu lagi soalan kuis. Kadang-kadang kita sejarah-sejarah yang kaitan dengan Nabi SAW ni kita tak berapa kelihatan, tak apa cakap, tak berapa. Jadi kalau boleh kita tahulah, perang Khandaq bila, kan? Ini tidak tahu hari Rasulullah apa dia dilahirkan dan hari Rasulullah wafat, kan? Rasulullah wafat tahun berapa? Hijrah. Apa? 11, 12, 13. Ada khilaf ulama kat sini. Saya tak nak jawab, cari. Supaya kita ada usaha untuk mencari. Bila kita ada usaha kita cari sendiri, kita akan menghargai. Kita akan menghargai. Okay. Pergian kedua itu kalau kita faham, kalau kita belajar fiqh, dia akan sebutlah kalau kita contohnya kita pergi satu tempat, kita istihad kiblat dengan pakai iPhone ke, pakai software ataupun pakai kiblat tu, cari pencari arah kiblat tu, kita istihad, rupa-rupanya arah kiblat yang kita istihadkan tadi salah. Okey. So, kalau kita tengok kita sebagai contohnya orang
orang datang sini lah, datang ke Malaysia Hall, tak tahu arah kiblat ke mana, kita tengok dia solat, kiblat dia tak betul, so kita boleh tegur dia. Boleh tegur. Jangan pergi kat depan dia tegur pula yang dah. Tegur kat dia kata arah kiblat mengarah ke sini, so dia just pusing. Just pusing menghadap arah kiblat yang betul. Syaratnya masa dia nak solat tadi dia ijtihad. Dia berusaha untuk mencari mana arah kiblat. Dia tak hentak kromo lah. Dah pakai hitam kiblat ke mana ikut. Dia kena ijtihad. Kalau ijtihad salah dia dapat pahala. So orang tadi datang betulkan dia, beritahu arah kiblat menghadap ke arah sini-sini dan sebagainya, so dia berpusing. Tak perlu dibatalkan solat. Ambil pandangan, mengambil hukum daripada hadis yang berlaku semasa pertukaran arah kiblat. Okay. Sebelum memulakan bicara tentang pertukaran arah kiblat, perlu kita perkemaskan terlebih dahulu bahawa arah kiblat bukan satu arah yang suci pada penghalaan kepadanya. Okay. Bukan maksud bila kita menghala ke arah kiblat, menghala ke arah Baitul Maqdis ataupun ke Baitillah, kita menganggap bahawasanya kita mensucikan tempat tadi, tidak. Okay. Ia hanya bergantung kepada perintah Allah SWT supaya memuliakannya selama ia dijadikan sebagai arah kiblat. So ia tertakluk kepada perintah Allah SWT. Bila mana Allah Ta'ala kata ubah ataupun tukar daripada menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Baitillah ataupun Kaabah. Allah Ta'ala nak uji sejauh mana umat Islam kita ni patuh kepada perintah dia sebagai Tuhan. Kiblat itu semata-mata wasilah ataupun alat untuk Allah Ta'ala nak uji kita. Tidaklah bermakna kita menghadap kiblat itu, kita menganggap Kaabah itu suci, menghala ke Baitul Maqdis ataupun ke Baitillah itu suci, tidak. Sebab tu kalau orang non-Muslim tanya kita, kenapa kamu menghadap ke arah kiblat, menghadap ke Mekah, kan? Kita jawab itu perintah Allah SWT. Itu perintah Allah SWT. Bukan kerana kita menyucikan ataupun kita mentakdiskan mana-mana arah, selagi mana ianya tidak tertakluk kepada perintah dan larangan Allah SWT. Okay? Jadi dia akan berkait dengan kisah di sebalik apa yang akan kita baca tadi. Namun apabila arah itu bertukar dengan perintahnya, perintah Allah, maka kesucian arah kiblat pertama tidak wujud lagi. Ini kerana Allah tidak hulul. Hulul maksudnya menjelma. Allah Ta'ala tidak menzahirkan zatnya. Itu maksud hulul pada arah kiblat, kecuali kesuciannya berkekalan selama-lama. Bukan maksud Allah Ta'ala menjelma. Bila kita menghadap ke Baitul Maqdis sebagai contoh, kerana zat Allah Ta'ala menjelma di sana. Bila kita tukar menghadap ke Baitillah, ke Kaabah, kenapa? Kerana zat Allah Ta'ala menjelma di sana. Tidak. Jadi itu maksud bukan kerana kita menyucikan tempat-tempat tadi. Hanya saja kerana kita nak tak patuh, taat pada perintah Allah SWT. Okey, dia kata kat sini, di sini tidak timbul soal penghalaan ke arah Kaabah sama dengan penyembah batu dan berhala. Kerana penghalaan itu telah diputuskan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beza kita dengan orang yang menyembah berhala. Okey, Allah sembah berhala ni dia letak kat mana-mana kan? Kalau kita tengok dalam kisah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masuk masa pembukaan kota Mekah, ada lebih kurang 360 biji ataupun buah berhala di sekeliling Kaabah. Pada waktu itu Rasulullah arahkan kepada sahabat untuk musnahkan semua berhala itu. Dan kalau kita tengok ke dalam mana-mana agama yang menggunakan dalam pengabdian penyembahan mereka menggunakan wasilah berhala, patung. Kita tengoklah, kita masuk kedai Cina ke, masuk kedai India ke, kan? Dia tidak, setakat yang saya tahu lah, dia tidak menghala ke arah mana-mana. Dia letak je, kadang-kadang dia letak kat sebelah kanan, kadang letak sebelah kiri, kadang letak kat tengah, kan? Jadi dia tidak merujuk kepada arahan daripada Tuhan. Macam kita ni khusus, umat Islam khusus, arahan bertukar tadi khusus turun daripada Allah SWT kepada Nabi SAW. Okay. Kebangkitan Muhammad SAW adalah untuk membawa satu bentuk penghidupan yang baru dan berbeza daripada kehidupan sebelumnya. Kehidupan ini tidak membawa kesan yang besar dan menyeluruh jika masih dibayangi oleh syariat terdahulu. Ini adalah polisi bagi setiap pentadbiran apabila berlaku sesuatu pertukaran. Biasa kan? Dalam konteks yang moden pun masih juga. So bila Rasulullah turun dengan satu syariat yang pertama dia menasahkan ataupun
apa dia? Bukan membuang, dia telah, istilah bahasa Melayu, memansuhkan, memansuhkan syariat-syariat yang terdahulu. So makna bagi kita ini syariat yang paling sempurna. So ia menjadi cabaran kepada umat manusia yang ada pada waktu itu. Secara khusus ahli kitab di kalangan Yahudi dan Nasrani. Boleh kita faham konteks ayat ini. Jadi sebahagian daripada orang Yahudi ini, so Allah Ta'ala menggunakan istilah sufaha. Sufaha ni bahasa Arab, kata plural atau kata jamak daripada safi. Ada nanti dia cerita kepada kita. Safi. Maksud dia dalam bahasa Melayu bodoh. Al-Quran menggunakan perkataan bodoh. Safi. Tapi kalau Arab dalam dicakap biasa, bahasa kolokial, dia akan guna kataan tidak safih, dia kata khabith. Khabith ni tak boleh pakai lah kalau istilah kita. Khabith jahat dia pakai. Itu bahasa percakapan harian. So memisahkan kenyataan masyarakat dan cara hidup dengan menukar kepada cara hidup yang lain adalah satu kejutan yang berat untuk diterima. Okey? Satu kejutan yang berat untuk diterima. Namun ia perlu dilakukan bagi menampakkan perubahan demi perubahan telah berlaku. Rasulullah datang ni dengan satu matlamat, satu mission untuk change, untuk tukar cara kehidupan masyarakat. Dan ia bermula dengan cara mereka berfikir. Yang paling utama, cara mereka berfikir tentang Tuhan. Kalau sebelum ni Tuhan itu dalam bentuk berhala, dalam bentuk penjelmaan secara fizikal. Sekarang ni Tuhan bukan Tuhan fizikal, Tuhan bersifat spiritual. Itu satu cabaran. Itu satu hari bila mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membelit-belit kitab Taurat. Dia baca scripture, baca kitab Taurat. Maka Nabi SAW tengok. Nabi SAW tegur dia kata, "Lau kana Musa hayyan bainakum lama wasa'ahu illa an yattabi'ani." Nabi bagi teguran. Kenapa kamu tak baca Taurat sedangkan Quran sedang turun? Kan Quran turun menasahkan, memansuhkan hukum-hukum syariat dan Taurat. Nabi kata sekiranya Musa, lau kana Musa fikum hayyan, sekiranya Musa hidup di kalangan kamu pada hari ini, lama wasi'ahu illa an yattabi'ani. Dia tidak ada pilihan kecuali dia kena tegur aku. Sebab Quran turun memansuhkan hukum-hukum kitab-kitab sebelum ini. Rasulullah datang, bayangkan Rasulullah datang, kita faham datang dengan membawa satu cara hidup yang baru. Cara hidup jahiliah ditolak, dibawa cara hidup Islam. Gaya hidup jahiliah ditolak ke tepi, yang sekarang diamalkan gaya hidup Islam. Sama juga cabaran kita di akhir zaman ini, zaman moden ini. Bagaimana kita nak mengamalkan gaya hidup Islam dan kita menolak gaya hidup jahiliah dalam kehidupan kita. Takkan apa dia malam ni kita datang kuliah tafsir, nanti kejap lagi kita pergi berkaraoke berjoget pula. Faham tak? So Islam ni kita kena terima secara syumul, secara keseluruhan. Tak boleh dalam daripada pukul 7.30 sampai pukul 9.30 okey aku jadi seorang yang taat kepada Allah, sembahyang jemaah, sembahyang dan sebagainya. Pukul 9.30 sampai pukul 12.30 itu kehidupan dunia. Ada. Islam ni tidak ada separation, tidak ada pengasingan antara saat-saat, saat, minit, jam dalam kehidupan harian. Kalau kita submit kepada Allah, maka full submission, 100% submission kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada juga waktu Rasulullah sebut dalam satu hadis, di akhir zaman ni manusia akan ada sebahagiannya yang disebut sebagai yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pada waktu pagi-pagi mereka ini beriman kepada Allah, tetapi di petang-petang hari mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kerana mereka menjual agama mereka dengan sedikit habuan dunia. Kerana diberikan sedikit janji untuk mendapat habuan dunia, maka mereka sanggup meninggalkan agama. Rasulullah datang untuk mengubah kehidupan masyarakat secara total.